Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas TVS edisi 8 Februari 2021 anda bersama dengan saya. Kita teruskan dengan laporan ini. Kerajaan akan merancang pemberian bantuan kepada peniaga terjejas di Pasar Tamu Bintulu dan Pasar Malam Bintulu yang telah diarah tutup susulan terdapat kes COVID-19 dikenal pasti di kawasan terbabit, kata Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Arahan tersebut sebelum ini diambil atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jadi kiranya penutupan ini berlarutan, kalau kita dapati ada kes-kes positif, kita akan mengambil langkah-langkah untuk membantu. Tapi jika sekiranya kes-kes semuanya negatif, kita boleh buka kembali operasi di pasar malam. Pihak KKM akan mengadakan pemeriksaan saringan ujian calitan COVID-19 kepada semua penjaja di kedua-dua pasar tersebut. Rundi berharap semua penjaja yang terlibat dapat memberikan kerjasama kepada pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu, khususnya KKM. Kita terpaksa mengambil langkah yang berhati-hati sedemikian kerana kita tidak mahu penularan ini tidak dapat kita kawal, ya. Jadi kita terpaksa mengambil tindakan yang sedemikian supaya kes-kes ini kita dapat kawal penularannya. Setakat Ahad, lebih 300 pemeriksaan saringan ujian calitan COVID-19 diadakan melibatkan penjaja di Pasar Tamu Bintulu. Kita memang telah pengambilan sampel ada sebanyak 395 setakat ini lah. Kita masih sorting out. Kemungkinan ada penambahan lah malam ni lah. Tapi proses pengambilan swab memang telah masih ongoing. Dalam pada itu, Pasar Sentral Sibu yang merupakan pasar terbesar seumpamanya di Sarawak turut ditutup untuk tujuan sanitasi. Actually, we'll be sanitizing the place. The reason is very simple. Because we have 47 positive. In other places, this one is already considered as a cluster. Penutupan sementara ini bukanlah untuk menghalang para peniaga daripada mencari pendapatan, tetapi keselamatan serta kesihatan semua adalah yang paling utama. So, if the people in Cebu, wants to see this COVID come down, then these sort of problem areas must be closed immediately. Otherwise, this one will get more and more. Eventually, it may get to 200 a day. Penghuni rumah-rumah panjang di sekitar Sibu bukan penyumbang tertinggi kepada statistik kes positif COVID-19 seperti didakwa banyak pihak. Lebih 70% kes positif COVID-19 di bahagian itu datang daripada kawasan lain termasuk aktiviti di pusat bandar seperti Pandu Lalu dan Sibu Jaya. Jelas Menteri Muda Kesihatan Awam yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri bahagian Sibu, Dr. Anwar Apai, ini berdasarkan kepada statistik di mana hanya 27% sahaja kes positif dicatat dari rumah panjang. Secara keseluruhannya, hanya 90 buah rumah panjang yang masih dalam pantauan, manakala 113 rumah panjang lagi telah bebas daripada senarai lokasi positif COVID-19. A lot of people think that these infections, the number of cases we have every day confined to rumah panjang, to long houses. No. We have increased number of cases, people who go to drive-through. We also have increased number of cases, people going to polyclinic Ladang, and of course, Ibu Jaya. And also we have people going to the private hospital. So in other words, the infection is all over Cebu. So please, the only way to break this is to keep yourself at home. Kumpulan guru dan pendidik perlu diberi keutamaan dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Menurut Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Hassan, keutamaan ini adalah wajar bagi membolehkan sekolah-sekolah boleh dibuka semula.
guru perlu diberikan vaksin dengan secepat mungkin kerana murid-murid tidak lagi boleh hidup dalam situasi PKP yang berulang-ulang dan berpanjangan. Kaedah PDPR yang wujud sekarang ini adalah tidak lestari dan sangat mengganggu murid-murid dan ibu bapa mereka dan keluarga mereka. Ini menjejaskan kehidupan murid-murid secara langsung. Pengambilan vaksin ini jelasnya akan meningkatkan keyakinan dan semangat guru-guru untuk kembali mengajar anak murid mereka di sekolah tanpa merasa khuatir. Senada dengan Dr. Muhammad Ali Hassan adalah Presiden Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak Ahmad Mali. Kalau sekolah boleh dibuka selepas guru-guru menerima vaksin, kita amat mengalu-alukan. Kerana kita menjagakan, kita melihat bahawa dalam kekangan pembelajaran sekarang ini, kita masih lagi melihat bahawa pembelajaran secara bersemuka itu lebih berkesan. Tambah Ahmad Mali, kewajarannya juga didorong keperluan buat para guru untuk memastikan murid tidak terdedah dengan jangkitan. Ini kerana suntikan vaksin COVID-19 tidak akan melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Baik, pasti ramai yang ingin tahu bagaimana vaksin COVID-19 dihasilkan. Vaksin dihasilkan dari keseluruhan ataupun sebahagian daripada virus ataupun bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Manakala vaksin messenger ribonucleic acid mRNA pula dihasilkan tanpa memerlukan virus atau bakteria. Apa yang pasti, kedua-dua vaksin ini tidak dapat mengubah DNA manusia. Oleh itu, vaksin yang dihasilkan sama ada menggunakan virus, bakteria ataupun mRNA adalah selamat dan ia tidak berupaya untuk menyebabkan penyakit kepada individu yang sihat. Walau bagaimanapun, tambah Dr. Hisham Shah, vaksin yang telah dihasilkan akan diuji terlebih dahulu sebelum disuntik atau dipasarkan. Di samping itu, sebelum sesuatu vaksin itu dibenarkan untuk digunakan oleh orang awam, tahap keselamatan vaksin tersebut akan dibuktikan terlebih dahulu melalui kajian praklinikal ke atas haiwan dan juga kajian klinikal fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Ini dilaksanakan kepada trial participant atau manusia lah, volunteers. Fasa 1 merupakan kajian yang melibatkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tindak balas dan keselamatan vaksin di peringkat awal. Fasa 2 pula adalah kajian melibatkan ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Manakala fasa 3 adalah kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Tegas Dr. Hisham Shah, pihak berkuasa kawalan dadah juga hanya akan mendaftarkan produk yang mematuhi piawaian kualiti keselamatan dan keberkesanannya berdasarkan penilaian oleh bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Ini pula perkembangan banjir di Kapit. Bomba sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga jika berlakunya banjir, lebih-lebih lagi ketika monsun timur laut. Meskipun pada ketika ini keadaannya adalah terkawal. Untuk situasi banjir di Kapit sekarang ini semua dalam keadaan terkawal lah. Tiada berlaku hujan berterusan dan air sungai pun dalam keadaan terkawal. Untuk monsun timur laut ni memang bomba sentiasa bersedialah bersama agensi penyelamat yang lain untuk kerja-kerja pemindahan jika ada dan untuk di PPS lah jika ada lah. Selain itu, kata Erwandi, bomba turut akan meneruskan program sanitasi awam di Kapit sebagai usaha memutuskan rantaian COVID-19. Sekarang ni pihak bomba bersama dengan pihak kesihatan terus dengan aktiviti sanitasi awam lah. So sepanjang PKP hari yang ke-6 untuk hari ini, untuk bulan Februari kita telah membuat untuk sanitasi sebanyak 14 sanitasi lah. Dan untuk Januari kita telah buat sebanyak 45 sanitasi lah. Daerah Kapit dan Song telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 2 Februari lepas hingga 15 Februari susulan peningkatan kes positif COVID-19 di daerah-daerah tersebut.
Baik, itu sahaja buat masa ini. TVS sentiasa membawakan anda berita-berita terkini kepada anda. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.